Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 5 Kerajaan Islam di Madinah, di bawah tajuk kecilnya Piagam Madinah. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Piagam Madinah ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud Piagam Madinah. Yang kedua, isi kandungan Piagam Madinah. Yang ketiga, kedudukan dan tanggungjawab orang Yahudi di negara Madinah. Dan yang keempat, kepentingan Piagam Madinah. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu maksud Piagam Madinah. Piagam Madinah bermaksud perlembagaan bertulis. Bila disebut perlembagaan bertulis, siapa yang tulis? Nabi Muhammad SAW. Dalam undang-undang dia tidak dipanggil ditulis, dia dipanggil dirangka. Jadi apa maksud Piagam Madinah? Piagam Madinah bermaksud perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi merujuk pada siapa? Merujuk pada wahyu Allah atau persetujuan antara orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Last sekali menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Piagam Madinah menerangkan tanggungjawab ketua negara dan juga rakyat. Ianya dikenali juga sebagai Sahifah Madinah. Jadi ingatlah apa maksud Piagam Madinah? Piagam Madinah bermaksud perlembagaan bertulis. Persamaan perkataan piagam dengan perlembagaan adalah pada huruf P di depan. Jadi apa maksud piagam? Piagam bermaksud perlembagaan. Okey, yang kedua, isi kandungan Piagam Madinah. Ada 6 isi yang utama yang akan dipelajari. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, pertahanan. Yang kelima, agama. Dan yang keenam, Piagam Madinah mengandungi 47 fasal. Jadi formula untuk isi kandungan Piagam Madinah, Pesta Makjo. Okey, tengok perangan formula. Pesta, ejaan bermula daripada huruf P. P merujuk pada politik, persamaan pada huruf P di depan. E merujuk pada ekonomi. S merujuk pada sosial. T merujuk pada pertahanan. Pertahanan berasal daripada perkataan tahan. Ejaan tahan bermula daripada huruf T. Jadi T merujuk pada pertahanan. A merujuk pada agama. Mat merujuk pada empat. Empat ada 2 sebutan, dengan pat. Cikgu ambil sebutan lah dah, iaitu pat, menjadikannya mat. Jadi mat merujuk pada nombor 4. Dan jo merujuk pada 7. 7 ada 2 sebutan, tu dengan joh. Cikgu ambil sebutan lahnya, iaitu joh, menjadikannya jo. Jadi jo merujuk pada nombor 7. Jadi mat jo merujuk pada 47 fasal. Jadi apa formula isi kandungan Piagam Madinah? Pesta Makjo. P politik, E ekonomi, S sosial, T pertahanan, A agama. Makjo merujuk pada 47 fasal. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, politik dulu. Dalam bidang politik, Nabi menjadi pemerintah tertinggi di Madinah dan Nabi menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah antara orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Jadi dalam bidang politik, Nabi jadi apa perkara? Nabi jadi 2 benda. Yang pertama, pemerintah tertinggi. Yang kedua, menjadi hakim. Ingatlah, dalam bidang politik, Nabi jadi apa benda? Nabi menjadi 2 perkara. Pemerintah tertinggi dengan hakim. Yang kedua, tengok ekonomi. Rakyat Madinah bertanggungjawab untuk memajukan ekonomi Madinah. Bila disebut ekonomi, kegiatan ekonomi apa paling cepat kaya? Iaitu berniaga. Islam mengajar berniaga dengan cara mengharamkan riba dan penipuan. Jadi siapa bertanggungjawab untuk memajukan ekonomi Madinah? Rakyat Madinah. Perniagaan dalam Islam macam mana? Haram riba dan penipuan. Jadi ingat balik, dalam bidang politik tadi Nabi jadi apa perkara? 2 perkara. Pemerintah tertinggi dengan hakim. Dalam bidang ekonomi, siapa nak majukan ekonomi? Rakyat Madinah. Dan berniaga dengan cara haram riba dan penipuan. Okey, yang ketiga adalah sosial. Bila disebut sosial, sosial ni merujuk pada manusia. Ingatlah, sosial merujuk pada siapa? Merujuk pada manusia. Manusia dalam negara Madinah terbagi pada 2, Islam dengan bukan Islam. Macam mana Nabi nak menyatukan dua-dua manusia tersebut? Menggunakan konsep ummah. Ingatlah, cara Nabi nak menyatukan dua-dua umat Islam dengan bukan Islam tu menggunakan konsep apa? Konsep ummah. Bila ada konsep ummah akan mewujudkan sifat seperti tolong-menolong, bekerjasama, perpaduan dan lain-lain. Okey, cikgu ulang balik.
Politik tadi Nabi jadi apa perkara? Dua perkara. Pemerintah tertinggi dengan hakim. Ekonomi, siapa nak majukan ekonomi? Rakyat Madinah. Islam mengajar berniaga dengan cara haram riba dengan penipuan. Dalam bidang sosial, sosial merujuk pada manusia. Cara Nabi menyatukan Islam dengan bukan Islam menggunakan konsep ummah. Mewujudkan sifat apa? Tolong-menolong, bekerjasama dan perpaduan. Okey, seterusnya kita lihat yang keempat, iaitu pertahanan. Dalam bidang pertahanan, rakyat Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Siapa bertanggungjawab mempertahankan Madinah? Rakyat Madinah. Siapa bertanggungjawab memajukan ekonomi Madinah? Rakyat Madinah juga. Dalam bidang politik, Nabi jadi apa benda? Dua benda. Pemerintah tertinggi dengan hakim. Dalam bidang sosial, macam mana Nabi menggabungkan dua manusia, iaitu Islam dan bukan Islam, menggunakan konsep ummah. Okey, seterusnya kita lihat agama. Di negara Madinah, agama Islam adalah agama rasmi. Agama lain ada tak? Ada. Agama lain bebas diamalkan sekiranya tidak bertentangan dengan agama Islam. Jadi agama rasmi agama apa? Agama Islam. Agama lain macam mana? Bebas diamalkan selagi mana tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey, last sekali adalah makjur, iaitu 47 fasal. Bila disebut kerajaan Madinah ada berapa penduduk? Ada dua kategori penduduk, Islam dengan bukan Islam. Jadi 47 fasal ni kena bahagi dua. Sebab ada pasal apa bahagi dua? Kerana ada dua golongan penduduk, Islam dengan bukan Islam. Jadi 47 bahagi dua akan dapat 23 dengan 24. Jadi 23 fasal berkaitan dengan tanggungjawab penduduk Islam di Madinah. Dan 24 fasal berkaitan dengan tanggungjawab siapa? Tanggungjawab penduduk bukan Islam di Madinah. Jadi apa formula untuk isi kandungan Piagam Madinah? Pesta makjur. P itu apa? P itu politik. Nabi jadi apa perkara? Dua perkara. Pemerintah tertinggi dengan hakim. E itu apa? Ekonomi. Siapa bertanggungjawab memajukan ekonomi Madinah? Rakyat Madinah. Dan berniaga dengan cara haram riba dan penipuan. S itu apa? Sosial. Sosial merujuk pada manusia. Macam mana Nabi menggabungkan dua-dua manusia, Islam dan bukan Islam? Menggunakan konsep ummah. Jadi wujud sifat apa? Tolong-menolong, kerjasama, perpaduan. T itu apa? Pertahanan. Siapa bertanggungjawab mempertahankan Madinah? Rakyat Madinah. Dan A itu apa? Agama. Agama rasmi, agama apa? Agama Islam. Agama lain bebas diamalkan selagi mana tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan makjur merujuk pada 47 fasal. 47 fasal dibahagi dua. Pasal apa dibahagi dua? Sebab penduduk Madinah terbahagi pada dua, iaitu Islam dengan bukan Islam. Jadi 47 bahagi dua akan dapat 23 fasal dengan 24 fasal. Berapa tanggungjawab orang Islam? Tanggungjawab orang Islam terkandung dalam 23 fasal. Berapa tanggungjawab bukan Islam? Tanggungjawab bukan Islam adalah 24 fasal. Okey, seterusnya kita lihat kedudukan orang Yahudi di Madinah. Yang pertama, diakui sebagai rakyat Madinah. Yang kedua, dapat hak yang sama rata seperti masyarakat lain. Yang ketiga, dijamin keselamatan jika patuhi Piagam Madinah. Yang keempat, dibenarkan tinggal di Madinah. Dan yang kelima, mendapat kebebasan seperti masyarakat lain di Madinah. Okey, seterusnya tanggungjawab orang Yahudi di Madinah. Yang pertama, tidak menimbulkan huru-hara. Yang kedua, tidak menindas kaum Arab yang lain. Yang ketiga, patuh kepada undang-undang atau peraturan. Dan yang keempat, mempertahankan keselamatan negara Madinah. Okey, last sekali kita lihat kepentingan Piagam Madinah. Ada 5 kepentingan utama. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, pertahanan. Dan yang kelima, agama. Dia punya formula adalah pesta sahaja. Pesta. P itu politik. E ekonomi. S sosial. T pertahanan. Dan juga A agama. Okey, kita lihat kepentingan satu persatu. Kita lihat politik dahulu. Dalam bidang politik, Nabi Muhammad membentuk kerajaan. Macam pasal apa Nabi boleh bentuk kerajaan? Sebab dalam isi kandungan Piagam Madinah, Nabi adalah pemerintah tertinggi. Bila pemerintah tertinggi, automatik Nabi boleh membentuk kerajaan. Dan Nabi juga membuat perlembagaan dahulu yang diterima oleh semua masyarakat. Jadi, kepentingan dalam bidang politik ada dua, iaitu yang pertama, Nabi dapat membentuk kerajaan, dan yang kedua, Nabi membuat perlembagaan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Kenapa Nabi buat perlembagaan? Bila ada perlembagaan, membolehkan Nabi untuk menjadi hakim, untuk menyelesaikan masalah antara orang Islam dan bukan Islam. Ingatlah dua perkara tu. Yang pertama, bila Nabi jadi pemerintah tertinggi, bermaksud Nabi dapat membentuk kerajaan. Dan yang kedua,
Bila Nabi nak jadi hakim, Nabi kena buat apa dulu? Nabi kena buat perlembagaan dahulu untuk menyelesaikan masalah antara orang Islam dan bukan Islam. Okey, yang kedua, ekonomi. Dalam ekonomi, Islam mengajar cara berniaga dengan cara mengharamkan riba, penipuan dan penindasan. Sebaliknya, Islam menggalakkan apa? Kalau ada haram riba, penipuan dan penindasan, Islam menggalakkan apa? Menggalakkan bersedekah dan mengeluarkan zakat. Bila ada bersedekah dan selalu bersedekah dan mengeluarkan zakat, ekonomi Islam akan meningkat. Ingatlah dalam bidang ekonomi, Islam mengharamkan apa? Riba, penipuan dan penindasan. Bila haram lawan apa? Menggalakkan. Jadi Islam menggalakkan apa? Bersedekah dan mengeluarkan zakat. Last sekali, ekonomi akan meningkat. Okey, dalam bidang sosial pula. Bila disebut sosial merujuk pada manusia. Manusia di negara Madinah ada dua golongan, Islam dengan bukan Islam. Nak gabungkan dua-dua ni menggunakan konsep apa? Konsep ummah. Jadi automatik rakyat akan hidup dengan saling bersatu padu dan hidup dengan aman berdasarkan konsep persaudaraan Islam. Jadi dalam sosial ada apa perkara? Ada dua perkara. Yang pertama, guna konsep ummah menyatukan Islam dengan bukan Islam. Dan yang kedua, mewujudkan persaudaraan Islam. Jadi masyarakat akan hidup saling bersatu padu dan hidup dengan aman. Okey, seterusnya dalam bidang pertahanan. Siapa bertanggungjawab mempertahankan Madinah? Rakyat Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Bila semua rakyat bertanggungjawab mempertahankan Madinah, menjadikan Madinah negara yang kuat dan disegani oleh negara luar. Negara luar tak berani menentang Madinah. Sebab apa? Sebab semua rakyat bertanggungjawab mempertahankan Madinah dan menjadikan Madinah ni negara yang sangat kuat dan disegani oleh negara luar. Dan last sekali dalam bidang agama. Bila disebut agama, agama apa? Agama rasmi Madinah? Agama Islam. Dan dalam agama Islam menyembah Allah yang satu. Jadi Allah adalah kuasa tertinggi dalam pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bidang agama, siapa pemerintah tertinggi? Allah pemerintah tertinggi. Dan sangat berkuasa dalam bidang pemerintahan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kerapan 45 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Warna oranye itu adalah SPM sebenar. Warna kelabu itu adalah SPM ulangan. Okey, kita lihat yang SPM sebenar dulu, warna oranye. 2010 tak naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik SA, 14 tak naik, 15 naik SA, 16 naik SA, 17 tak naik, 18 tak naik, 19 naik SA. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 5 ini. Tengok yang warna kelabu pula, SPM ulangan. 14 ulangan naik essay, 15 ulangan tak naik, 16 ulangan naik essay, 17 ulangan naik essay, 18 ulangan naik essay, 19 ulangan pun naik essay. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 5 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kegerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Piagam Madinah. Setakat sehingga ke hari ini, iaitu SPM 2019 tahun lepas, Piagam Madinah baru sekali je ditanya dalam SPM yang sebenar-benarnya. Tahun bila? Tahun 2016. Bermaksud dah lama dah tak tanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sungguh-sungguh untuk tajuk Piagam Madinah ini. Manakala SPM ulangan tahun lepas ditanya, iaitu 2019 ulangan. Walaupun dah ditanya tahun lepas, tetapi SPM ulangan ni tidak akan mengganggu SPM sebenar. Jadi bermaksud berkemungkinan lagi Piagam Madinah akan naik pada tahun 2020 ni dalam SPM yang sebenar-benarnya. Jadi tolong bagi perhatian semua perkara di dalam tajuk Piagam Madinah ini. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah maksud Piagam Madinah. Apakah hendak soalan maksud Piagam Madinah. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Maksud Piagam Madinah ialah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Dalam rangka perlembagaan Madinah, Nabi merujuk kepada wahyu Allah. Ada lagi tak? Ada lagi. Ketiga,
Nabi mendapat persetujuan daripada orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Lepas ketiga, keempat, piagam Madinah menjadi asas pemerintahan dalam kerajaan Madinah. Okey, tengok soalan B. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam kerajaan Islam di Madinah? Apakah anda soalan? Kedudukan orang Yahudi dalam kerajaan Madinah. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Kedudukan orang Yahudi dalam kerajaan Islam Madinah ialah diakui sebagai rakyat Madinah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Mendapat hak yang sama rata seperti masyarakat lain. Lepas kedua, ketiga, koma. Dijamin keselamatan sekiranya patuhi kepada piagam Madinah. Lepas ketiga, keempat, koma. Dibenarkan tinggal di Madinah. Okey, last sekali soalan C. Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut dicontohi oleh masyarakat Malaysia? Apakah anda soalan? Nilai-nilai hidup masyarakat Madinah. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut dicontohi oleh masyarakat Malaysia ialah membentuk masyarakat berbilang kaum berdasarkan konsep ummah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Hidup saling bersatu padu dan bekerjasama. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Semangat ukhuwah Islamiah ataupun persaudaraan Islam diwujudkan. Dan keempat, tiada perbezaan taraf dalam masyarakat. Okey, akhir sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan maksud piagam Madinah. Apakah anda soalan? Maksud piagam Madinah. Okey, jadi seperti biasa sebelum jawab soalan esei, harus tulis pembuka dah dulu. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Maksud piagam Madinah ialah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Dalam rangka perlembagaan Madinah, Nabi merujuk kepada wahyu Allah. Titik. Lepas kedua, ketiga, perlembagaan Madinah digubah berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Lepas ketiga, keempat, perlembagaan Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Okey, soalan B. Ditanya, terangkan isi kandungan piagam Madinah. Apakah anda soalan? Isi kandungan piagam Madinah. Ada formula tak untuk isi kandungan piagam Madinah? Ada. Apa formulanya? Pesta Makjub. Okey, seperti biasa sebelum nak jawab, kena tulis pembuka dah dulu. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Isi kandungan piagam Madinah ialah dari segi politik, iaitu Nabi Muhammad SAW menjadi pemerintah tertinggi kerajaan Madinah dan menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah antara orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Jadi kedua, koma. Dari segi ekonomi pula, rakyat Madinah bertanggungjawab memajukan ekonomi Madinah serta larangan berniaga dengan cara mengamalkan riba dan penipuan. Lepas kedua, ketiga. Dari segi sosial pula, menggunakan konsep ummah untuk satukan orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Hal ini akan mewujudkan sifat tolong-menolong, bekerjasama, perpaduan dan lain-lain lagi. Lepas ketiga, keempat. Dari segi pertahanan, rakyat Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Ada lagi tak? Lepas pertahanan, ingat balik formula. Pesta Makjub. PES, P politik, E ekonomi, S sosial, T pertahanan, A agama. Dalam bidang agama pula, agama Islam, agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan selagi mana tidak bertentangan dengan Islam. Last sekali, Makjub. Makjub merujuk pada 47 fasal dalam piagam Madinah, iaitu 23 fasal di bawah tanggungjawab orang Islam dan 24 fasal di bawah tanggungjawab bukan Islam. Okey, last sekali tengok soalan C. Soalan C dia tanya, apakah kepentingan piagam Madinah? Apakah anda soalan? Kepentingan piagam Madinah. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Pesta. Okey, jadi sebelum nak jawab, seperti biasa, tulis pembuka dah dulu. Jadi pembuka untuk soalan ni, ambil balik kat soalan. Kepentingan piagam Madinah ialah dari segi politik, iaitu Nabi Muhammad dapat membentuk kerajaan. Titik. Seterusnya, Nabi Muhammad membuat perlembagaan terlebih dahulu yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Jadi kepentingan kedua dari segi ekonomi ialah mengharamkan riba, penipuan dan penindasan dalam perniagaan. Seterusnya, menggalakkan bersedekah dan mengeluarkan zakat. Kesannya ekonomi Madinah meningkat. Kepentingan ketiga dari segi sosial ialah menggunakan konsep ummah untuk satukan orang Islam dan bukan Islam di Madinah. Hal ini menyebabkan mereka hidup saling bersatu padu dan aman berdasarkan persaudaraan Islam.
Lepas kepentingan ketiga, kepentingan keempat dari segi pertahanan ialah rakyat Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Hal ini menjadikan Madinah negara yang kuat. Kesannya dapat disegani dari negara-negara luar. Sampai situ saja kan. Ada lagi dua. Ingat balik formula. Formula kepentingan pegang Madinah apa? Pesta. Last sekali, P politik, E ekonomi, S sosial, T pertahanan. Satu lagi, agama. Dalam bidang agama, Allah menjadi kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Okey, akhir sekali juga nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Dalam buku poket formula ni mengandungi tajuk-tajuk sport untuk SPM bagi retah 2 bagi tahun 2020 ini. Sebagaimana kita tahu, setiap bab mengandungi tajuk-tajuk sport yang tersendiri. Seperti buku teks tingkatan 4 ada 10 bab, jadi dia ada tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab tersebut. Dan buku teks tingkatan 5 dia ada 9 bab dan ada tajuk-tajuk sport mengikut setiap bab-bab tersebut. Jadi bagi siapa yang berminat, harga bagi satu buku hanya RM1 sahaja. Jadi kalau nak dapatkan dua-dua buku memerlukan berapa ringgit? Memerlukan RM2 sahaja. Jadi siapa yang berminat boleh WhatsApp kepada Syazri di nombor 01137529. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.